Salam sejahtera. Dalam video ini, saya akan membentangkan serba sedikit tentang satu isu yang amat popular di negara kita sejak mulanya tahun 2020. Tajuk yang saya akan bentangkan adalah kebelakangan ini, kemalangan jalan raya yang menyebabkan pemandu mabuk telah meningkat secara mendadak. Statistik Polis Diraja Malaysia menunjukkan 21 kes kemalangan menyebabkan pemandu mabuk sepanjang 5 bulan pertama tahun ini dengan 8 mangsa meninggal dunia, iaitu peningkatan mendadak berbanding 23 kes sepanjang tahun lepas. Individu-individu yang mementingkan diri sendiri ini memandu kenderaan dalam pengaruh alkohol dengan corak fikiran mereka tidak mabuk, padahal sudah menungguk berbotol-botol maupun bergelas-gelas alkohol. Untuk pengetahuan anda, seorang individu yang mabuk akan menghadapi kesan-kesan seperti berikut. Antaranya, daya pendengaran individu akan kurang, individu juga akan merasa mengantuk dan penglihatan mereka akan turut menjadi tidak jelas. Selain itu, pengaruh alkohol yang terlalu lebih juga boleh mengakibatkan serangan mengejut seperti serangan jantung, dan yang paling kritikal, individu akan menjadi kurang peka dan mempunyai tindak balas yang perlahan. Secara amnya, seorang individu perlu mempunyai daya pendengaran yang teliti, penglihatan yang tajam, dan yang paling penting, fokus yang baik untuk memandu dengan selamat dan cermat. Dengan itu, seorang pemandu mabuk sudah tentu tidak dapat membawa kenderaannya dengan selamat dan akan mencetus risiko kemalangan. Perbuatan ini bukan saja mengancam keselamatan pemandu itu sendiri, padahal juga mengancam keselamatan pengguna jalan raya yang tidak bersalah. Mereka juga boleh melambatkan pergerakan kenderaan dan mengakibatkan jalan raya juga menjadi sesak serta meningkatkan risiko kemalangan pengguna jalan raya yang lain. Kes kemalangan melibatkan pemandu mabuk sehingga ada yang mengakibatkan kematian mencetus pelbagai reaksi serta pandangan mendesak kerajaan mengetatkan undang-undang berkaitan bagi menanganinya. Undang-undang yang diperhatikan sebelum ini adalah Seksyen 45A 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Hukuman yang diperuntukkan ialah denda minimum sebanyak RM1000 hingga RM6000 atau penjara selama tempoh setahun. Undang-undang tersebut mendapat tentangan daripada banyak pihak kerana hukumannya yang ringan. Oleh demikian, pada 23 Oktober 2020, kerajaan telah melancarkan Seksyen 45A 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 Pindahan 2020. Hukuman yang diperuntukkan berdasarkan akta ini ialah denda maksimum sebanyak RM30,000 atau penjara sehingga 2 tahun serta hilang kelayakan lesen 2 tahun. Sementara itu, bagi mereka yang dituduh memandu dalam keadaan mabuk sehingga menyebabkan kematian, pesalah boleh dikenakan denda maksimum RM2,000 dan penjara 10 tahun di bawah Seksyen 44 Akta yang sama. Pada pendapat saya, tindakan kerajaan memberatkan hukuman terhadap pemandu mabuk ini adalah tindakan yang waras kerana ia akan mewujudkan rasa takut pada individu-individu yang hendak memandu dalam keadaan mabuk. Selain memberatkan hukuman terhadap pesalah, kepentingan isu ini dan juga cara untuk mencegahnya harus dipupuk dalam kalangan masyarakat untuk mengurangkan risiko kemalangan melibatkan pemandu mabuk. Antara cara untuk mencegah isu ini adalah dengan menghebahkan kes-kes kemalangan, membabitkan pemandu mabuk dan tangkapan yang dilakukan oleh pihak polis di sosial media
sosial media, berita dan surat khabar dengan hukuman-hukuman yang diberikan sekali agar perasaan takut dan bersalah timbul dalam kalangan individu yang mahu memandu dalam keadaan mabuk. Seterusnya, individu-individu yang sudah tahu bahawa mereka akan minum alkohol pada hari tersebut patut menumpah servis e-hailing seperti Grab atau meminta tolong seseorang untuk pergi dan pulang daripada destinasi tersebut. Selain itu, rakan-rakan individu mabuk yang ingin pulang memandu ini juga berperanan besar untuk menghalang rakan mereka yang ingin memandu pulang itu. Mereka harus menasihatkan mereka dan memperingatkan perkara negatif yang bakal berlaku jika mereka memandu dalam keadaan mabuk. Di samping itu, pihak kerajaan juga boleh meningkatkan harga alkohol dan mengurangkan jangka masa untuk pembelian alkohol. Misalnya, memberhentikan jualan alkohol pada siang hari dan tengah malam. Berdasarkan faktor-faktor yang telah kita bincangkan tadi, isu pemandu mabuk ini bukanlah satu isu untuk dipandang remeh. Oleh kerana segelintir individu yang mementingkan diri, nyawa orang yang tidak bersalah berada dalam bahaya. Isu pemandu mabuk ini harus diberi tumpuan bukan saja sekarang, kerana statistik kematian yang tinggi, malah juga di masa akan datang, agar kemalangan dan kematian tidak diingini berlaku.